Ukhtiku sayang Farah Liana. Terima kasih Maksu Zunaiza Ahmad. Terima kasih Kak Nazatul Naina. Terima kasih tim khidmat utara yang bertungkus lumus. Kabarnya ada yang sampai tak tidur malam dan sebagainya. Masya Allah. Tolong hadiahkan mereka tepukan paling gemuruh. Masya Allah. Sekali lagi gemuruh. Sekali lagi gemuruh. Masya Allah. Terima kasih. Minta maaf yang tak suka tepuk-tepuk ni. Tapi pakat dah solat kan? Insya Allah syaitan dah pakat lari belaka dah. Masya Allah. Okay, baik. Alhamdulillah kita mulakan insya Allah dengan Ummul Kitab. Selepas Ummul Kitab, saya minta semuanya bangun dulu untuk kita keluarkan buku atur cara majlis kita. Okay, buku atur cara yang diberikan. Di belakang sekali ada lagu La Tahzan. Sebab dah ramai yang menanti, ramai sangat yang rasa macam sedikit lemau, lagi-lagi dalam kenyang. InsyaAllah 40 hadis ini kita cuba kampui semua insyaAllah. Okay, sebab kita berusaha bersungguh-sungguh untuk bertemu malam ini. Okay, jadi terima kasih Ustaz Azwan yang gelakkan saya sebab saya salah sebut makhraj cakap Kedah. Okay, terima kasih. Sekejap Kak Nazah, kita kena macam ni kan? Okey. Macam ni okey. Sebab kalau tadi dia dia macam ni okey. Yes, dia biasanya melentang. Okey. Okey, baik. Okay, Alhamdulillah. Kita hadiahkan pahala bacaan suratul Fatihah ini kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, sahabat-sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak layak rasanya untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ingin bersembang-sembang dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam syurganya Allah. Tapi itulah cita-cita setiap kita, sahabat-sahabat peserta daurah pada malam ini. Terus-terusan kita banyakkan berselawat. Kita niatkan untuk hidup bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mencontohi akhlak baginda. Dan juga kita minta semoga kita dapat meningkatkan tahap taqwa dan keimanan kita seperti mana yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, para sahabatnya sekalian insya-Allah. Juga kita hadiahkan dalam keberkatan majlis ilmu yang julung-julung kalinya di Menara Alustar ini, insya-Allah kita dapat panjangkan pahalanya khusus kepada seluruh guru-guru kita, ibu ayah kita, keluarga kita, jiran tetangga, rakan-rakan sepengajian yang pernah bersama-sama kita semuanya insya-Allah. Kita hadiahkan mereka dengan doa Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Ampunkan mereka ya Allah, kasihi mereka ya Allah, tempatkan mereka di dalam syurgamu yang paling atas ya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Saya nampak saya dah mula berpusing. Jadi siapa yang berpusing sebenarnya, saya ke? Saya perasan saya yang berpusing. Okey. Semoga saya tidak pening kepala sebab saya nampak kaki. Okey, alhamdulillah. Ini terbukti berpusing ya, Allah SWT. Baik sahabat-sahabat, muslimin muslimat, kita buka buku atur cara kita, muka surat belakang sekali. Untuk lagu La Tahzan, kita berdiri bersama-sama, tumbuhkan semangat persaudaraan kita, ukhuwah fillah. Hayati liriknya yang ketika umrah akhir Ramadan. Ustazah ciptakan lirik ni di Tanah Suci Mekah, Masya Allah.
Satu, mula. La tahzan inna Allah ma'ana. 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 Setiap hari tarbiyah diri dari nasihat Aid Al-Qarni. Kami mula mendidik hati agar beroleh cinta Sang Rabbi. Sambil kuliah kami berukhuwah, azam contohi Rasulullah, disayang oleh seluruh ummah, merebut redhamu sampai ke jannah. La tahzan inna Allah ma'ana. 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 Jari terkena. Kisah semalam tinggal memori, usah berangan di esok hari. Kitab La Tahzan mengajar kami bersungguh hidup untuk hari ini. Berhari-hari dilatih tubi, redha atas takdir ilahi. Lapangkan dada, bersihkan hati untuk mengisi syurga Firdausi. La tahzan inna Allah ma'ana. 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 Alhamdulillah. Jemput duduk semua. Okey, Ustaz Azwan sudah berada di hadapan saya. Tadi berada di tepi belah kiri. InsyaAllah kita tak mengantuk sebab kita teruja dengan keberpusingan kita ini. Keberpusingan. Baik. Baik sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sekejap mati, sekejap mati. Low bateri. Ada kosong kat sini. Alhamdulillah, alhamdulillah. Baik. Baik, 1, 2, mula. Are you ready? Ni konsert ke apa ni? Itu saya rasa malu sangat bila nak sebut perkataan daurah ni, Masya Allah. Okay, mudah-mudahan dipandang apa itu daurah ni. Daurah sebenarnya dalam bahasa Arab, tapi sebenarnya dia macam kita sebut seminar, kursus. Okay? Jadi kalau kita sebut daurah ni, macam Ustazah rasa malu sangat sebab kita rasa macam nak buat-buat lawak pun macam kena sopan santun sikit lah. Jadi sebenarnya seminar, okay, ataupun kursus yang kita hadiri untuk kitab 40 hadis jalan ke syurga. Okay, 40 hadis jalan ke syurga. Sahabat-sahabat muslimin muslimat yang dirahmati Allah, terima kasih atas kehadiran yang di luar jangka. Penuh
penuh sebenarnya pendaftaran 200 orang walaupun sehingga tadi termasuk adik-beradik Amy Sofia masih lagi minta dekat Ustazah, tanya orang Al-Ustaz, tanya Ustazah ada lagi tak tempat kosong. Saya kata memang tak ada. Okay, jadi siapa yang baru sampai yang tak dapat bag door gift dia sebab dalam tu ada kitab, tolong dapatkan daripada Urus Setia. Dan saya tak tahu nak ucap banyak-banyak terima kasih macam mana kepada mereka tim utara yang bertungkus lumus, tidak tersebut namanya satu persatu. Masya Allah, tabarakallah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala pandang amal salihat ini selagi mana mereka membersihkan hati dengan nawaitu ikhlas semata-mata kerana Allah. Jadi apa sangatlah kebersungguhan kita mengeluarkan sedikit belanja untuk kita berada pada hari yang barakah ini, subhanallah. Tapi Allah takdirkan pada malam ini kami bergerak jam 7 pagi tadi daripada KL, sebuah bas lancar, cantik perjalanan seperti yang diatur. Masya Allah, makan tengah hari di rumah Pak Imam Masjid Sungai Yan tadi, sangat sedap. Okay. Dan kami check in tepat jam 3 petang, awal 1 jam bahkan daripada yang ditetapkan dalam itinerary. Jadi semua ni saya percaya berkat doa semua. Jadi sedikit kekurangan jika ada di atas Menara Al-Usta pada malam ni, tolong pandang itu sebagai kekhilafan, silap kekurangan kami. Sebab mereka ini bekerja, Masya Allah, tabarakallah, tanpa pemantauan Ustazah pun mereka semua buat sendiri. Dan saya seperti mimpi malam ini kita dapat berkumpul di tempat ini, Masya Allah. Jadi tahniah untuk semua yang usaha menghadirkan diri. Saya awali dengan minta maaf atas segala kekurangan, alhamdulillah. Jadi saya sudah meninggalkan Ustaz Azwan sebelah kanan saya. Jadi kalau saya dah tak nampak Ustaz tu, maknanya saya dah semakin jauh ke sana lah. Sahabat-sahabat, setiap kali 5 hadis, selesai 5 hadis, kita akan tutup dengan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita doa Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kita minta sungguh-sungguh. Apa itu daurah pada malam ini tujuan Ustazah? Sebab sempena kita masih lagi dalam bulan Maulidur Rasul, maka kita pandang Maulidur Rasul pada kali ini bukan saja kita mendengar tausiah dalam hal-hal sirah daripada para asatizah kita, kita mendengar qasidah, tetapi juga kita nak lisan kita mengulang apa yang Nabi SAW pernah sebut di hadapan para sahabat radhiyallahu anhum melalui hadis yang kita kenal sumber perundangan Islam yang kedua selepas Al-Quran. Subhanallah. Jadi tolong dengan sangat, walaupun kita nak berkenalan dengan kawan sebelah, tadi dah panjang dah masa. So sepanjang hadis dibacakan, mudah-mudahan malam ini sahabat-sahabat muslimin muslimat, kita layak mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berada di atas puncak yang tinggi, dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang lisannya pernah menyebutkan apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita dah belajar banyak daripada akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita rasa tak layak pun nak duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi kita terlalu rindu, teramat rindu, tak tahu nak melafazkan kerinduan kita bagaimana. Jadi Allah cetuskan satu idea dalam program Rehla ke Utara pada kali ini, dan nampaknya Allah permudahkan dengan izinnya. Saya berazam pada malam ni untuk habiskan 40 hadis, walau dalam apa kaedah sekalipun. Kita balik pada malam ni kita dapat 40 jalan ke syurga melalui apa yang Nabi SAW sampaikan kepada kita. Jadi please sahabat-sahabat yang sangat istimewa sporting pada malam ni, tolong jangan ada bicara selain daripada kita membaca hadis Nabi SAW dan syarah, yakni keterangan kita boleh baca bersama keluarga kita di rumah. Boleh ya? Saya mulakan. Hadis yang pertama, menghadiri majlis ilmu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kita tumpu dan kita boleh ikut baca. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Sesiapa yang melalui satu jalan untuk mencari ilmu, Allah akan mempermudahkan baginya jalan ke syurga. Takbir. Allahu Akbar. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kan kenapa? Sebab kita menuju majlis ilmu, Nabi SAW lebih 1400 tahun dulu menyatakan Allah mempermudahkan baginya jalan ke syurga. Jadi rugilah orang yang dipinta, yang diajak untuk berada dalam majlis ilmu tetapi menolak. Mungkin sekali kita hadir majlis ilmu kita tak faham apa, tapi tolong niatkan sebab Nabi bagi tahu ini adalah jalan menuju syurga. Buka muka surat 2, perenggan yang kedua. Sesungguhnya terdapat banyak hadis yang menyatakan kelebihan menuntut ilmu dan menyampaikannya. Menuntut ilmu dan menyampaikannya. So kedua-duanya ini merupakan jalan ke syurga. Semoga kita bersama-sama sahabat-sahabat berpimpin tangan menuju syurganya Allah. Amin. Antaranya majlis ilmu dikira sebagai taman-taman syurga, yakni raudah. Sebab tu bila saya bawa jemaah tak dapat masuk ke raudah, mereka marah-marah. Apa yang ada dalam hati saya, kenapa direbutkan sangat sampai melampau-lampau hingga timbul amarah. Raudah yang ada di Malaysia, kadang-kadang depan pintu rumah kita pun kita tak mau datang dan tak mau rebut. Sebenarnya sahabat-sahabat, kita malu dengan baginda Nabi SAW yang jasadnya dekat hampir dengan kita. Kita dijemput oleh Allah free of charge ke majlis ilmu Raudatul Jannah, tapi kita selalu beralasan. Tapi kita rasa malu nak balik daripada Mekah Madinah kalau di sana kita berhalangan untuk masuk ke Raudah. Adakah kita umat yang mencintai Nabi SAW? Sedangkan ini sebenarnya yang Nabi SAW ajarkan kepada kita. Raudah adalah taman-taman syurga. Para malaikat menghamparkan sayap untuk penuntut ilmu, mendapat doa dari binatang-binatang, mendapat pahala yang besar melebihi pahala solat sunat 100 rakaat dan sebagainya. Dalam banyak-banyak kelebihan ini yang paling buat jiwa saya terkesan dan pernah menangisi akan hadis yang saya jumpa. Majlis ilmu, bila kita berada di dalamnya, sebanyak mana binatang-binatang besar atau kecil, bahkan halus di dalam lautan, sedang memohonkan ampun untuk orang yang berada dalam majlis ilmu. Subhanallah sahabat-sahabat. Saya ketika terbaca tentangnya, Tuhan, banyaknya sebenarnya. Tapi kenapa sukar untuk orang meletakkan dirinya berada dalam majlis ilmu? Hanya duduk saja dalam majlis ilmu tanpa disoal jawab, tanpa jawab periksa, tanpa ditanya kau balik ni kau amal ke tidak. Cerita kau beramal dengan ilmu atau tidak itu bab lain. Sekarang ni cerita kita hadir tak majlis ilmu. Jadi bila kita hadir ke majlis ilmu, niatkan paling kurang aku tak faham apa ni. Aku mengantuk, ustaz ni mengajar ni. Tolong pandang ya Allah, mungkin solat taubat malam tadi aku ni tak diterima. Mungkin istighfar aku kurang banyak, sedangkan hari-hari aku buat dosa ya Allah. Keberadaan aku dalam majlis ilmu ini Kau menjanjikan untuk mengampunkan dosa-dosaku melalui seluruh makhluk binatang-binatang yang hidup melata di atas muka bumi Allah. Jadi banyaknya pahala yang kita dapat dan gugurnya dosa-dosa kita selagi mana kita tidak melakukan dosa-dosa besar, yakni menjadikan semangat bagi kita untuk berada dalam majlis ilmu. Boleh kita sama-sama amal untuk hadis yang pertama ini sahabat-sahabat? Boleh ke? Satu, jalan menuju syurga yang kita kata boleh, maka insya-Allah kunci untuk ke syurga Allah tu kita dah dapat satu insya-Allah. Hadis kedua, menjaga rukun Islam dengan sempurna. Kita cuba ikut. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna a'rabiyan ata an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah dullani ala amalin idza amiltuhu dakhaltul jannah. Qala ta'budullaha la tusyriku bihi syai'a wa tuqimus salah wa tu'tiz zakatal mafruḍah وتصوم رمضان. قال والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. Allahumma salli ala Muhammad. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya
Seorang Arab Badui datang bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, kalau Arab Badui ni kita nampak macam orang yang biasa-biasa saja, bahkan pernah terhina dihina, maknanya Nabi layan juga orang macam ni. Jadi jangan kita kata Nabi mungkin layan orang-orang kelas kayangan je kot. Tak, siapa sahaja, hatta orang Badui bila bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku satu amalan yang apabila aku melakukannya aku akan dapat masuk ke dalam syurga. Baginda bersabda, hendaklah kamu menyembah Allah. Semoga semua kita menyembah Allah dengan sesungguhnya dan tidak mensyirikkannya. Dengan sesuatu pun kita tidak syirikkan Allah. Mendirikan solat, menunaikan zakat yang difardukan dan berpuasa pada bulan Ramadan. Dalam syarah hadis ni, ketika ia disebutkan, sahabat-sahabat dirahmati Allah, belum ada lagi pelaksanaan tentang rukun haji yang kelima. Maka Badawi itu berkata, demi diriku di dalam kekuasaannya, aku tidak akan menambah, yakni ibadah sunat di atas perkara yang disebut oleh Rasulullah ini. Makna luruh bendul Badawi ni, luruh bendul sungguh. Kan bila Nabi sebut macam ni, aku takkan tambah apa-apa lagi, dah cukup dah hak ni aku buat. Jadi maknanya kalau kita kata, saya lah ni ustazah, saya memang malas sunat-sunat ni. Sunat je pun. Kan maknanya Nabi pernah tahu, kita pernah cakap macam tu. Wakilnya adalah orang Badui tadi. Setelah beliau berpaling, baginda bersabda, sesiapa yang ingin melihat seorang lelaki dari kalangan ahli syurga, maka lihatlah orang ini. Masya Allah, tabarakallah. Maksudnya kita buat apa yang Nabi sebut tadi tanpa ataupun belum tambah dengan amalan-amalan sunat, Nabi bagi tahu dah lelaki ni menjadi ahli syurga. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, tapi kalau rujuk kepada diri kita ni pula, cukup ke dengan hanya kita mengatakan Allah yang kita sembah? Benarkah kita tidak mensyirikkannya? Ada banyak sangat hal-hal dunia yang menyebabkan kita jauh dengan Allah. Kemudian kita kata kita solat, adakah sungguh-sungguh kita menjaga solat kita seperti rindunya para sahabat akan solatnya? Tak pernah dinanti oleh Bilal, tetapi dia subhanallah yang menunggu-nunggu masuknya waktu solat. Kita sudah sampaikah ke tahap itu? Rindunya kita akan solat atau kita terbeban dengan solat? Maka mudah-mudahan kitalah orang yang dilayakkan oleh Allah untuk memasuki syurga setelah kita menjaga rukun Islam yang disebutkan kepada orang Badui tadi. Ini hadis yang kedua. Jadi guru saya dulu masa kecil-kecil sekolah rendah bagi tahu dah, jaga rukun Islam, sebelah kaki dah dalam syurga. Maknanya kita jaga rukun Islam sungguh-sungguh. Kita tahu anak kita tak solat, bahasa mudahnya gaduhkan dengan dia, sebab memang berhak untuk kita tegur. Kalau perlu dimarah, ikut level umur mana. Kalau umur 18 tahun baru nak diajak solat, memang marah. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, isteri buat kepentingan apa, selagi mana dia belum solat, bagi tahu dia solat lebih utama. Bagi tahu, tegur ibu ayah yang dirahmati Allah tentang rukun Islam ini. Tetapi hari ini kita nampak orang banyak bergaduh tentang amalan sunat. Banyak bergaduh tentang amalan sunat, kan? Tapi anak sendiri kat rumah tak solat, kita tak gaduhkan pun. Jadi kita dah banyak buat kesilapan. Mudah-mudahan kita jaga rukun iman, rukun Islam. Inilah jalan ke syurga yang kedua. 3, mati di atas kalimah tauhid. Kita baca sahabat-sahabat dirahmati Allah, an Mu'adz radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Daripada Mu'adz radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang perkataan terakhirnya sebelum mati la ilaha illallah, pasti masuk ke dalam syurga. Mati dengan hujung akhir hidup dia di lisannya ada kalimah la ilaha illallah, Nabi yang cakap pasti masuk ke dalam syurga. Maka sedikitlah daripada almarhumah bonda saya yang saya dapat, sahabat-sahabat dirahmati Allah, selalu cakap dengan ustazah, mak bukan orang pandai, mak tak mengaji, tapi selalu dalam tasbihnya, dalam zikirnya mesti kalimah la ilaha illallah. Kadang saya ngusik, mak
Bacalah, amallah ayat ni. Kau pandai, kau senang nak hafal. Mak tak tahu, mak nak baca la ilaha illallah je. Manalah tahu nanti kalau mak mati, Allah izin mak mati dengan kalimah la ilaha illallah. Saya lihat sendiri di mata saya, sahabat-sahabat. Barulah saya faham yang paling istiqamah tu yang Allah bagi. Yang paling melekat di lisan saat hidup itulah yang Allah bagi. Kita takut hari ni kita belajar macam-macam. Dah seminggu amal tak dapat apa pun, tukarlah zikir lain. Dah sebulan amal tak dapat apa, tipu kot ustaz tu. Ni ijazah apa ni tak dapat apa pun, tukarlah. Kan sahabat-sahabat. Tapi mak saya daripada saya kenal, melihat, dengar, nampak dia, bila kumat kami tu la ilaha illallah. Saya melihat dengan mata saya. Penghujung hayatnya bertepatan dengan azan zuhur, jelas la ilaha illallah. Sahabat-sahabat, baru-baru ni saya sembang sikit kematian Al-Fadil Ustaz Wan yang dari Kelantan, kita punya bekas qari, juara qari dulu, meninggal 12 Rabiul Awal yang lepas. Ini saya dapat daripada forum saya bersama Ustaz Syekh Abdul Qadir Al-Jofri. Beliau ziarah kematian ustaz tersebut melalui isterinya. Ustaz, suami saya meninggal, Ustaz Wan tu lah, suami saya meninggal. Dia kata masa tengah cuci rumah yang dia menang juara qari Kerajaan Negeri Kelantan hadiah kat dia. So dia baru dapat rumah tu, dia cuci sebab nak pindah. Ketika itu cuti public holiday 12 Rabiul Awal tahun lepas. Subhanallah. Jadi dia selalu cakap dengan anak-anak murid dia nak mati 12 Rabiul Awal. Tak ada fadilat apa kan ustaz, tapi tak tahulah dia selalu minta mati 12 Rabiul Awal. Manalah tahu dapat duduk dengan Rasulullah sempena kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Dia cuci rumah, dia sakit dada. Pada waktu 12 Rabiul Awal dia meninggal dunia. Isteri dia bercerita pada Ustaz Syekh Abdul Qadir. Tapi yang paling menggerunkan kami pada ketika itu, bila kita tanya apa rahsia Ustaz? Rahsia dia Ustaz yang saya nampak, dia wajibkan diri dia untuk setiap hari membaca 12,000 salawat. 12,000 salawat. Tasbihnya menjadi bukti. 12,000 salawat. Dia duk gurau dengan isteri dia, mana tahu dengan baca 12,000 salawat sehari, dia boleh mati seperti yang dia cita-citakan pada 12 Rabiul Awal. Saya belajar sesuatu, sahabat-sahabat, aku mampukah buat macam tu? Aku nak, contohnya kita nak mati 12 Rabiul Awal. Saya tak bercerita bahawa kematian 12 Rabiul Awal ada fadilat. Cuma maksud apa saja yang kita niatkan, selagi mana tidak salah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, kita buat tak seperti apa yang kita cakap. Setiap hari dia wajibkan dirinya untuk berselawat 12,000 kali. Lalu Allah matikan dia seperti yang dia hendak 12 Rabiul Awal. Tanpa sakit, mengejutkan. Seluruh guru-guru Al-Quran Malaysia turut menangisi kematiannya. Allahu Akbar. Semoga syurga untuknya. Kita belajar sesuatu. Mudah-mudahan kita dimatikan dengan kalimah tauhid ini. Hadis yang keempat, sahabat-sahabat dirahmati Allah, wudu dan membaca doa selepas berwudu. An Umar radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma minkum min ahadin yatawaddau fayublighu aw fayusbighul wudu thumma yaqul ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannati tsamaniyati yadkhulu min ayyuha syaa. Allahumma ij'alni minat tawwabin, Allahumma ij'alni minal mutatahhirin. Ini doa yang ringkas selepas kita berwudu. Masya-Allah. Daripada Umar radhiyallahu an, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seseorang kamu berwudu lalu dia menyampaikan air wudu ke seluruh anggota dan menyempurnakannya. Ibu ayah, sahabat-sahabat, tolong betulkan cara kita berwudu. Pelajari. YouTube mungkin tak berapa puas bila kita belajar fiqh berdepan dengan guru kita. Ustaz memang nampak macam budak-budak sikit. Hari ni kita buat praktikal wudu Ustaz. Cucu kita mai balik kat rumah, siapa cucu nenek yang paling rajin solat? Tiba-tiba dia terus solat sebab nak upah daripada upah dia kan. Jadi bagi tahu dia nak solat betul, kenalah wuduk yang betul. Kan? Jadi bila nak wuduk betul itu, kita intai dia, betul tak? Kadang siku dia tak kena air pun.
Dari kecil kita tak tegur, maka tak ada siapa nak tegur dia ketika besar ataupun dewasa. So daripada kecil ni, ingat nenek tak nampak? Tu ibu buku lali tu tak kena air tu. Kan? Tak betul cara wuduk tu, insya-Allah dia akan ingat sampai mati. Tapi bila dah tua-tua baru kan, aku tahulah untuk tegur sibuk kan. Kita kena tegur masa kecil lagi. Tapi sahabat-sahabat dirahmati Allah, walaupun kita dah dewasa, ditegur tentang cara wuduk kita, kerana wuduk adalah pintu gerbang untuk lulusnya solat kita. Yang khusyuk solat tu kita kejar, tapi wuduknya tak sempurna, maka tak dapat. So setelah menyempurnakan wuduk, kemudian selepas selesai berwuduk, dia membaca doa wuduk yang bermaksud. Doa yang biasa kita baca, tapi kadang-kadang kita tak faham maksud. Aku bersaksi tiada Tuhan yang layak disembah selain Allah. Dia esa, tiada sekutu baginya. Dan aku bersaksi sesungguhnya Muhammad itu hambanya dan utusannya. Kita seolah-olah mengulang syahadah kita dalam salat. Setiap hari 5 kali untuk kita menunaikan 5 fardu salat kita. Kecuali akan dibukakan baginya 8 pintu syurga. Dia boleh masuk ke dalam syurga melalui pintu mana yang dia suka, hanya dengan menyempurnakan wuduk dan doa selepas wuduk. Imam At-Tirmizi menambah doa yang bermaksud. Ni doa selepas wuduk versi pendek. Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikanlah aku golongan at-tawabin yang bertaubat. Jadikan aku golongan al-mutatahhirin, golongan orang yang menjaga kesucian. Tolong ya ibu ayah, walaupun mungkin kita tak hafal doa yang panjang selepas wuduk, cukuplah lepas wuduk tu kita sebut di hati, ya Allah, jadikan aku golongan yang bertaubat, jadikan aku golongan yang menjaga kesucian. Sebelum doa itu, jaga wuduk kita sempurna. Jangan ada cacat cela termasuk sunat-sunat yang kita buat. Pelajari ibu ayah, kita dah belajar tauhid, fiqh, tasawuf bahkan, tapi asas berwuduk kadang-kadang kita tersilap. Lebih-lebih lagi kita yang dah sakit lutut, tak boleh nak tunduk sebagainya. Kalau perlu kedudukan pipe kat rumah kita ditukar untuk memudahkan kita berwuduk sempurna, tukarlah. Saya minta maaf, saya selit sikit kat sini. Saya lupa nak tulis kat Facebook saya. Saya terbang balik daripada festival sunnah. Saya sempat solat maghrib dan isyak jamak takdim di airport Al-Usta. Saya jumpa Ustazah Isfadiah solat sekali situ. Saya kata aku kena menulis kat Facebook biar ada orang-orang dekat airport Al-Usta ni cakna sikit. Sangat susah nak berwuduk di ruang muslimat dia. Sangat susah. Saya masa tu tengah sakit pinggang, tak sakit pinggang pun sahabat semua orang berungut. Macam mana nak ambil wuduk ni? Kena tunduk, bila kita tunduk tangan kita tak boleh masuk bawah tu sebab terlampau pendek pipe dia tu. Jadi memang susah. Jadi saya kata kesiannya macam mana? Okay, jadi siapa-siapa yang ada adik-beradik ke apa kat sana, tolong sampaikan salam Ustazah ni, tinggikan supaya orang boleh berwuduk sempurna. Ni orang tua-tua memang tak boleh tunduk. Tak boleh tunduk sebab dah lah duduk, kena tunduk lagi, tangan kita nak sampai ke bawah, punya rendah dia punya tu. Nak angkat kaki pun tak boleh. Masya Allah, sampai ada orang keluar pergi ambil wuduk dekat sinki, dekat tandas. Jadi kita nak mempermudahkan, bukan menyukarkan. Jadi sahabat-sahabat dirahmati Allah, kalau payah benar kita duk infak sikit lah, tinggikan pipe depa tu insya-Allah. Memudahkan orang berwuduk ni besar pahala. Okay? Baik, kita teruskan dengan hadis kelima, solat sunat wuduk. An Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li Bilal, ya Bilal, hadithni bi arja amalin amiltuhu fil Islam fa inni sami'tu daffan 'alaika baina yadayya fil jannah. Qala ma amiltu amalan arja 'indi min anna lam atatahhar tuhura fi sa'ah min al-lail aw nahar ila sallaitu bidzalika at-tuhur ma kutiba li an usalli. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Bilal, wahai Bilal, ceritakan kepadaku apakah amalan istimewa yang engkau lakukan di dalam Islam. Nabi tanya Bilal, sahabat-sahabat dirahmati Allah, Nabi tanya Bilal. Selalu orang tanya Rasulullah, apa amalan ya Rasulullah? Ni Nabi tanya Bilal.
Sesungguhnya aku mendengar bunyi derapan kasutmu ketika aku berada dalam syurga. Pasal apa Nabi tanya Bilal apa amalan dia? Pasal Nabi dengar telapak kaki Bilal dalam syurga. Belum syurga lagi, tapi bunyi telapak kaki Bilal dalam syurga. Allahu Akbar. Bilal berkata, saya tidak mempunyai apa-apa amalan yang diharapkan, yakni istimewa, selain setiap kali saya berwuduk pada waktu malam atau siang, saya sentiasa bersembahyang. Dia jadi bersembang tu sebab dah bunyi dah mikrofon ni. Kalau ada tim yang boleh, jangan bagi dia bergaung sikit sahabat-sahabat. Macam mana? Okey, try. Tes, subhanallah. Okey. Okey, baik. Selain setiap kali saya berwuduk pada waktu malam atau siang, Farah boleh ambil kursi sayang. Rupanya dia berdiri dari tadi 5 hadis dah sahabat-sahabat. Pergi duduk. Saya tak boleh tengok orang berdiri lama ni. Okey, masya-Allah. Khusyuk nak dengar. Tak duduk langsung. Kan ada apa-apa nak cakap sebagai MC? Ustazah ni tak berhenti bercakap, aku nak bercakap ni. Tak ada. Okey. Selain setiap kali saya berwuduk pada waktu malam atau siang, saya sentiasa bersembahyang dengan wuduk itu, yakni solat sunat yang tidak diwajibkan ke atas saya. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, Bilal punya amalan lepas wuduk mesti solat sunat wuduk 2 rakaat. Lepas wuduk mesti solat sunat wuduk, tak kira waktu apa pun. Apa yang membolehkan dia bersolat walau dalam keadaan apa sekalipun, kerana dia telah berwuduk, maka dia terus laksanakan solat sunat wuduk 2 rakaat. Masya Allah. Jadi ini amalan dia yang istiqamah, tak pernah ditinggal. Nabi SAW menyatakan Bilal kedengaran bunyi telapak kakinya di dalam syurga. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita risau balik daripada daurah ni, lepas wuduk semua pakat solat 2 rakaat. Tapi besok tak bangkit subuh. Tu masalah pula tu. Kan? Ada orang bila dia belajar, sahabat-sahabat dirahmati Allah kan, amalan ini dia pulun lah buat. Lepas tu yang asas yakni fardu tu dia tinggal pula. Okey, yang ni hati-hati. Baik, selesai 5. Habis dah ke Ustazah 5? Okey, siapa yang duduk belah membelakangkan Ustazah, tolong pusing kursi kot. Saya takut nanti balik rumah, aduh pinggang aku sakit. Saya sensitif kalau orang sakit pinggang, saya dah rasa sahabat-sahabat dirahmati Allah, pusingkan badan sebab buku ni tak berat sangat. Saya pun boleh pegang, tapi jangan mengantuk lah sebab sekejap dia jatuh, kita tak ada meja kan. Kalau buku jatuh jenuh, kawan sebelah kata hang tidur balik rumah. Okay? Jadi sahabat-sahabat dirahmati Allah, selepas 5 hadis, jom kita baca sama-sama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Berkat selawat di majlis yang berkat, kita minta kepada Allah, aku mohon redha-Mu ya Allah, masukkan aku ke dalam syurga ya Allah, jauhkan aku daripada neraka-Mu, amin. Kita baca ni setiap 5 hadis. Okay? Mudah-mudahan diaminkan oleh malaikat Allah. Kita bertemu hari ini dalam Raudatul Jannah. Allah jumpakan kita dalam jannah yang sebenar di kampung akhirat nanti, amin. Dan juga setiap kali lepas 5, saya akan berdiri. Siapa nak betul-betulkan pinggang pun boleh berdiri. Mata saya nampak mana, saya akan panggil, dan dia akan dipanggil ke depan untuk ambil hadiah ala-ala cabutan bertuah. Saya bawa 10 daripada KL. Yang semua hadiah-hadiah ni saya sayang sebab barang peribadi saya. Barang peribadi saya dan saya tak pernah pakai pun sebab orang hadiah kepada saya. Jadi jangan pula kata, "Tantah hadiah aku Ustazah bagi dekat orang ni." Sahabat-sahabat, okay, ada yang Ustazah dah guna, ada yang guna maksudnya tu bukan guna sampai dia lunyai rosak lah, tak. Sebab saya terlalu banyak sangat orang-orang yang nak berkongsi rezeki dan saya rasa bersalah kalau saya jadikan rumah saya seperti muzium. Saya tahu sedekah ini Tuhan asal yang bagi juga mendapat pahala yang besar. Okay, dan saya sudah menyimpannya di rumah saya beberapa minggu hatta bulan.
maka saya tak nak dipertanggungjawabkan oleh Allah. Anda simpan, anda akan terkenang ustazah, insya-Allah. Baik, nama pertama saya pandang di sini Faridah Abdul Rahman. Siapakah dia? Wallahi sebenarnya kita ada nombor di belakang, tetapi ada silap teknik sikit. Kalau saya panggil nombor, ada terdouble nombor. Jadi saya minta pada mereka bagi saya list nama. Jadi saya zoom, pandang sekali nama siapa, nama itulah yang akan saya panggil. Akak dari mana? Dari Pendang. Okay, jadi siapa yang Farah Liana, dia tak dapat arahan apa-apa, dia main ambil je paper bag yang mana. Jadi jangan marah dia kalau tak best. Kalau best, dia marah saya. Tahniah, masya-Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, tahniah. Jemput duduk. Kita sambung hadis yang ke-6. Ini sebenarnya nak bagi ustazah luruskan pinggang Sat. Okey. Baik, melaungkan azan an Uqbah ibni Amir qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul yu'jibu rabbuka min ra'i ghanamin ala ra'si shaziyatin lil jabali yu'adhinu bis salati wa yusalli fayaqulu Allah azza wa jalla unzuru ila 'abdi hadha yu'adhinu wa yuqimu as-salah yakhafu minni qad ghafartu li 'abdi wa adkhaltuhu al-jannah. Kalau kita baca hadis ni laju-laju, apa kalimah yang kita paling faham kat situ? Apa kalimah yang paling kita faham? Okey, jannah faham, sebab kita nak masuk ke jannah tu, amin. Daripada Uqbah bin Amir radhiyallahu an berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Tuhanmu berbangga terhadap seorang pengembala kambing yang berada di atas satu kawasan bukit yang melaungkan azan dan mendirikan solat. Allah berfirman, lihatlah hamba-Ku ini, dia azan dan mendirikan solat. Dia takut kepadaku, sesungguhnya aku telah memberi keampunan kepada hamba-Ku dan aku masukkannya ke dalam syurga. Ibu-ibu, azan hanya untuk orang azan hanya untuk orang perempuan, lelaki. Jadi kita orang perempuan, tolong kempen pastikan lelaki-lelaki kita di rumah boleh melaungkan azan. Kalau bukan Bilal Nilofa, bukan Bilal di masjid atau surau, tapi juga adalah Bilal di dalam rumah kita. Tolong biasakan bila masuk waktu, sahabat-sahabat dirahmati Allah, kalau kita memang ada kerja, cucu kita balik rumah, cucu-cucu nenek ni semua sekolah agama. Nenek nak tengok siapa yang paling pandai azan, kan sekali-sekala balik sekali 3-4 orang buat pertandingan azan yang lelaki-lelaki. Hak perempuan jangan suruh masuk pertandingan azan pula. Okay, jadi kenapa? Sebab nak galakkan mereka azan walaupun di dalam rumah. Bawa mereka cuti di hotel, ajarkan mereka azan di setiap penjuru. Sebelum mereka pergi swimming pool, berguling-guling atas katil tu, ajar azan. Sebab azan bukan saja memanggil orang untuk solat, tapi untuk menghalau iblis. Okay, jadi kita masuk je bilik hotel mana-mana, biasakan, ni ibu nak kemas barang ni, cuba abang berdiri kat penjuru tu, azan. Azan kuat-kuat, sedap-sedap, nanti ibu belanja, temankan mandi swimming pool. Sebab apa? Nanti dia jadi syok, dia jadi satu amalan. Hatta bila dekat masjid tak ada orang nak azan, siapa kat sini pandai azan? Umur 8 tahun angkat tangan, pakcik boleh tak saya azan? Nanti bila dah tua tak payah piak telinga dia dah, dia sendiri yang suka untuk azan. Subhanallah sahabat-sahabat, sebab Allah Subhanahu wa taala nak jemput mereka ini ke dalam syurga kerana menjadi asbab memanggil orang untuk menunaikan solat. Melaungkan azan adalah satu perkara yang mulia. Okey, baik, ketujuh, mengerjakan solat rawatib. An Ummu Habibah qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shalla fi yawm wa lailatin 12 rak'atan buniya lahu baitun fil jannah arba'an qabla az-zuhri wa rak'ataini ba'daha wa rak'ataini ba'da al-maghrib wa rak'ataini ba'da al-isya wa rak'ataini qabla salatil fajr wa qala hadithun hasan sahih. Subhanallah. Apa solat rawatib? Solat yang mengiringi solat fardu.
Daripada Ummu Habibah radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang mendirikan solat sunat sebanyak 12 rakaat setiap hari. Di mana 12 rakaat itu? Kita tengok kat mana. Kenapa nak buat? Kerana akan dibinakan untuknya sebuah rumah di dalam syurga. Allahu Akbar. Iaitu 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat selepas zuhur. Ada pelbagai versi hadis, jangan keliru, jangan pening kat sini. Mana yang kita dengar, yang kita nak amal, kita ikut kesesuaian diri kita. Sebab dalilnya ada. Ada yang hadis 4 rakaat sebelum, ada hadis 4 rakaat selepas. Ada juga yang 2 rakaat sebelum, ada 2 rakaat selepas. Jadi tidak akan terpamir di sini kalau Nabi tidak pernah menyebutkannya. So kita cari mengikut kesesuaian kita, yang mana selesa kita nak buat asalkan ada sandaran. Okey, kemudian 2 rakaat selepas maghrib, 2 rakaat selepas isyak dan 2 rakaat sebelum solat fardu subuh. Dibinakan sebuah rumah di dalam syurga. Jadi rugilah kalau orang yang tidak mengerjakan solat sunat rawatib yang kita sebut qabliyah atau ba'diyah pada setiap fardu solat tersebut. Baik, hadis ke-8, mengerjakan sujud tilawah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qara'a ibnu Adam as-sajdatu fasajada i'tazala asy-syaitan yabki yaqulu ya wailah umira ibni Adam bis-sujud fasajada falahul jannah wa umirtu bis-sujud Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad fa abaitu faliyan nar. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila manusia membaca ayat yang disunatkan sujud tilawah. Apakah ayat yang disunatkan sujud tilawah? Ada 15 atau 16 tempat dalam Al-Quran Rasam Usmani bertanda dengan tanda garisan di atas atau di bawah perkataan sujud atau rukuk, berakhir dengan tanda kubah masjid, kan, di penghujung. Ini mudah, nak bagi mudah bagi orang yang mengaji tajwid tinggi, bukan macam inilah bahasa dia. Okay, yakni sampai saja kepada tanda ada kubah tu, kita tutup sekejap Quran, kita pun melakukan sujud tilawah. Jadi bacaan itu adalah ayat sajadah. Perbuatan yang sunat kita buat adalah sujud tilawah. Itu yang paling tepat. So bukan kita cakap sujud sajadah, dah sujud lagi. Jadi sebenarnya adalah sujud tilawah. Okay? Sebab itu dikatakan mengerjakan sujud tilawah. Jadi kenapa disebutkan sebagai salah satu jalan ke syurga? Syaitan akan lari menyendiri dan menangis. Masya Allah, kan? Syaitan ni yabki, dia tulis tadi. Syaitan akan menyendiri dan menangis. Syaitan berkata, alangkah celakanya manusia disuruh sujud lalu mereka melakukannya, maka mereka akan mendapat syurga. Aku pernah disuruh sujud tetapi aku enggan, maka aku mendapat neraka. Sahabat-sahabat faham ke hadis ni? Okey, perbuatan sujud tilawah sangat besar. Baca Quran, jumpa ayat sajadah, okey, kita tutup sekejap Quran, kita sujud, kemudian ada bacaan-bacaannya yang telah disebutkan dalam muka surat 18. Bawah tu Nabi SAW baca, Sayyidatina Aisyah bagi tahu kepada kita melalui hadis ini. Okay, boleh rujuk terus. Yang ke-9, an Abi Sa'id dalam bab berpuasa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'adallahu bidzalika al-yawm wajhahu 'anil nar 70 kharifan. Daripada Abu Sa'id radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang hamba berpuasa pada jalan Allah melainkan Allah akan menjauhkan mukanya dari api neraka sejauh 70 tahun disebabkan puasanya pada hari itu. Allahumma salli ala Muhammad. Sekali puasa yang diterima Allah, Allah jauhkan wajahnya sejauh 70 tahun. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, dengan neraka itu. Jadi puasa yang macam mana yang Allah terima juga kita belajar, bukan sahaja menahan lapar dan dahaga,
tapi mengekang lidah kita daripada bercakap yang jahat, mata kita memandang yang haram, telinga kita mendengar perkara yang Allah tak suka. Allahumma salli ala Muhammad. 10. Menunaikan haji dan umrah. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-umratu ila al-umrah kaffaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaan illa al-jannah. Masya Allah, tahniah yang telapak kakinya pernah sampai ke tanah suci Mekah, Madinah. Antara di sini yang hadir juga adalah bekas-bekas jemaah umrah saya. InsyaAllah direzekikan Allah mengulanginya semula, amin. Dan saya sentiasa berdoa kepada Allah yang belum pernah sampai, terus pasang niat sahabat-sahabat. Anda pasti satu hari nanti akan sampai ke tempat yang paling berkat. Allah tengok hati kita, niat kita, pasti Allah akan kabulkan dengan kesungguhan kita. Jadi insya-Allah inilah dia yang dijanjikan daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, satu umrah ke satu umrah yang lain dapat menghapuskan dosa antara keduanya, dan haji yang mabrur tiada baginya balasan selain syurga. Subhanallah, umrah dari satu umrah ke satu umrah, sahabat-sahabat dirahmati Allah, Allah janji hapuskan dosa. Dan haji yang mabrur tiada selain daripadanya ganjaran melainkan syurga. Ini hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Amin. Alhamdulillah. Saya nak panggil nama yang kedua, itulah dia Nurita Saad. Nurita Saad. Ada ke? 1, 2, 3, 4. Ustaz Azwar pula bercakap. Balik. 5. Kiraan 10 tak ada? Ada. Alhamdulillah. Baik. Okey, jauh sangat. Ustazah dah berpusing ke sini. Antara jemaah umrah saya datang satu keluarga hari ini, Tuan Haji Syuib. Masya Allah, alhamdulillah. Jemput Nurita Saad. Dari mana kak? Al-Ustaz. Alhamdulillah, tahniah. Ya, hadiah dengan penuh kasih sayang, syukur. Tak maaf jauh berjalan. Alhamdulillah. Baik, terima kasih kembali. 11 hingga 20, 11 hingga 15 saya hanya baca terjemahan. Okey, saya hanya baca terjemahan. Kita hendaklah bersikap benar. Daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya bercakap benar membawa kepada kebaikan, dan kebaikan membawa kepada syurga. Sesungguhnya seorang lelaki itu apabila selalu bercakap benar sehingga ditulis di sisi Allah sebagai siddiq, dan sesungguhnya dusta membawa kepada keburukan, dan keburukan membawa kepada neraka. Sesungguhnya seorang itu apabila selalu berdusta sehingga ditulis di sisi Allah sebagai orang yang kuat berdusta. Patutlah Nabi SAW gelarkan Abu Bakar As-Siddiq. Dan Abu Bakar menghormati Nabi SAW, bercerita kepada seluruh penduduk Mekah, apa saja yang Nabi SAW cakap, dia mesti percaya. Sebab dia tak pernah dengar Nabi menipu. Maka saddaqta ya Rasulullah, engkau benar ya Rasulullah. Ini selalu ada pada lisan Abu Bakar. Dan Muhammad SAW, kekasih Allah, menyatakan Abu Bakar As-Siddiq sentiasa membenarkan. Dan Abu Bakar juga adalah sahabat yang benar, yang sentiasa membenarkan apa saja yang dibawa oleh Nabi SAW. Pembenaran itu dengan membuktikan melalui amal. Sebab tu bila ditanya siapakah antara yang akhlaknya paling menyamai baginda Nabi SAW, itulah dia Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Allahumma salli ala Muhammad. Semoga kita direzekikan begitu. Amin. Okey. 12 sabar.
Daripada Abu Musa radhiyallahu anh, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang anak hamba Allah mati, saya ulang, anak hamba Allah mati, pasti di dalam ni ada orang yang pernah kematian anak. Sakit, rupanya lebih sakit daripada kematian orang tua sendiri. Sebab orang tua mengharapkan anak yang akan lebih hidup lama berbanding dia, tiba-tiba Allah matikan anaknya. Ini khusus untuk anda yang sabar. Allah akan berfirman kepada para malaikatnya dengan bertanya, apakah kamu telah mencabut nyawa anak hambaku? Mereka, yakni malaikat itu menjawab, ya. Allah bertanya, kamu telah mengambil nyawa buah hatinya? Mereka menjawab, ya. Allah bertanya lagi, apa yang diucap oleh hambaku ketika kematian anaknya itu? Mereka berkata, dia memujimu dan mengucap istirja, iaitu kalimah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ibu ayah yang diuji kematian anak, Allah bersembang dengan malaikat, masa hang pergi ambil nyawa anak dia tadi, apa keadaan dia? Kan sahabat-sahabat dirahmati Allah, malaikat bagi tahu, dia beristirja, menyebutkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia faham daripada Allah anak aku ni, kalau Allah hendak kepada Allah jua aku kembalikan. Maka Allah memerintahkan para malaikat dengan berfirman, benakan untuk hambaku itu satu mahligai di dalam syurga dan namakan ia dengan nama Baitul Hamdi, yakni mahligai kepujian. Ibu ayah dirahmati Allah, kan kita disayang Allah bila diuji demikian. So pakai hadis ni bila kita menasihat kawan-kawan kita yang sedang sedih kematian anaknya yang tercinta. Kita mungkin tak diuji macam tu, tapi kita sangat faham deritanya orang yang kehilangan anak yang tersayang. Allah benakan Baitul Hamdi, mahligai di dalam syurga untuknya, syarat betul-betul sabar. Subhanallah. 13 jihad pada jalan Allah. Daripada Abu Ibrahim Abdullah bin Abu Aufa radhiyallahu an, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menyediakan kepada para mujahidin 100 darjat di dalam syurga. Siapa mujahidin? Yang berjihad pada jalan Allah. Antara satu darjat ke darjat yang lain seperti antara langit dan bumi. Subhanallah, inilah dia para mujahidin, yang mana para ulama mutaakhirin menafsirkan juga sebagai Nabi bagi tahu lepas daripada peperangan yang kita tahu, subhanallah, susahnya Nabi nak menegakkan agama Allah dulu, berapa ramai yang terkorban sebagai seorang syahid. Tapi kita hari ini tak merasa itu. Cuma kata Nabi ada peperangan yang lebih besar, yakni berjihad melawan hawa nafsu. Jadi saat kita, sahabat-sahabat dirahmati Allah, berjuang melawan hawa nafsu, pasal apa? Dia boleh buat apa saja yang dia suka. Ya Allah, aku tak boleh. Aku sedang berperang dengan nafsu, suka benda tu, tapi aku kata no, sebab Allah tak suka. Lalu kita mati dalam mempertahankan apa yang Allah suka. Kita berperang dengan nafsu kita, mudah-mudahan kita juga layak ke syurga Allah, kerana mudah-mudahan itu juga dipandang sebagai jihad pada jalan Allah. Sebab tu Ustaz Zai selalu sebut, nak sabar jangan ada had. Nak sabar sampai mati. Bila kita dah rasa hilang sabar, kan ini salah satu jihad aku, ya Allah, aku nak sabar sampai mati. Okay, jadi sabar itu juga merupakan salah satu jalan jihad kita menuju Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Baik, mati syahid. Hadis yang ke-14. Daripada Abu Ubadah bin As-Samit radhiyallahu an, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah memberi 7 perkara kepada orang yang mati syahid. 1. Diampunkan segala dosanya pada titisan pertama darahnya. 2. Diperlihatkan tempat tinggalnya di dalam syurga. 3. Dihiasi dengan perhiasan iman. 4. Dipelihara dari azab kubur dan diamankan dari kengerian hari akhirat. 5. Dipakaikan mahkota ketenangan di atas kepalanya. 1 permata dari mahkota itu lebih baik dari dunia dan seisinya. 6. Dikahwinkan dengan 72 orang bidadari. 7. Dapat memberi syafaat kepada 70 orang di kalangan kaum keluarganya. Pahal tiba-tiba sebut 72 bidadari, teringat Ustaz Azwan ada kat mana lah ni kan. Tak ingat je. Sebab selalu cakap 3 lagi kosong.
So cakap kat dia, sabar, nanti dalam syurga 72 bidadari didatangkan. Mai sokong Ustazah Sad, Muslimat. Okay, duduk jauh bolehlah berani gurau gitu kan. Okay, sahabat-sahabat dirahmati Allah, itu hadiah kepada orang-orang yang mati syahid. Allahu Akbar. 15, berkasih sayang kerana Allah. Dan ini saya nak hadiahkan kepada semua paling istimewa. Sebab saya selalu sebut di lisan saya selalu bagi tahu dalam hati saya. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman pada hari akhirat, di mana orang-orang yang saling berkasih sayang kerana kebesaranku. Hari ini aku naungi mereka dalam naunganku di hari yang tiada naungan kecuali naunganku. Berkasih sayang kerana Allah. Saya baca ada beberapa hadis panjang lagi dalam bab ini. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi jiwaku yang dalam kekuasaannya, kamu tidak akan memasuki syurga sehingga kamu beriman, dan tidak sempurna iman kamu sehinggalah kamu saling berkasih sayang. Mahukah aku tunjukkan kamu satu perkara yang apabila kamu mengamalkannya, kamu pasti berkasih sayang? Sebarkanlah salam di antara kamu. Sahabat-sahabat, jahat mana pun orang buat kat kita di kalangan keluarga, jiran tetangga, kawan-kawan, tolong jangan ada benci di hati. Tanamkan kasih sayang. Kalau dia tahu, dia tak jahil, dia takkan buat lagu ni kat aku. Ya Allah, tolong lembutkan hatiku, bantu aku untuk mudah memaafkannya ya Allah. Pimpin dia ke jalan-jalan hidayah ya Allah. Kasihanilah sahabatku ini. Lebih baik daripada kau tunggu kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Maka iblis akan merasuk kita, pi dendam kat orang, hasad kat orang, benci kat orang. Kita sembahyang bagi nak rak, kita bersedekah banyak, tapi kita ada benci kat orang hanya kerana orang buat sikit kerja jahat kat kita. Sahabat-sahabat, sia-sia hidup. Saya sayang anda semua kerana Allah. Tolong jangan penat di dunia ini dengan membenci orang. Maafkan, mudahkan urusan. Nabi dah bagi tahu semudah hanya memberi salam. Kita jumpa kat kenduri tak payah lari. Jumpa tepi tu, Assalamualaikum. Dah 1000 kali Ustazah dia tak jawab. Biar pi dia tak jawab. Yang penting kita bagi salam. Masa bagi salam tu sahabat tak payah selfie, kan? Bagi tahu pada hati Allah, tahu aku nak try dah bagi salam tapi dia tak mau jawab. Akhirnya salah satu daripada kita atau dia mati. Agak-agak siapa yang dipandang Allah dalam kasih sayang? Kita yang memberi salam walaupun dia tak jawab. Yang tak jawab kekal berdosa di sisi Allah. So pasal apa kita sibuk dah bagi salam tapi tak mau jawab? Dan tak pergi kat dia lah. Hang dah bagi salam ke belum? Rupanya depan saya ni dah sampai sahabat tim khidmat. Dah berpusing banyak dah. Masya Allah. Kita pula teruja. Alhamdulillah. Selesai 5. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Masya Allah. Allahumma inna wa na'udzu bika. Amin, amin ya Allah, kabulkan doa-doa kami. Seterusnya saya nak panggil Salina Muhammad Hashim. Insan bertuah Salina Muhammad Hashim. 1. Salina Muhammad Hashim. 2. Okey, alhamdulillah, masya-Allah. Saya nampak ada beberapa orang lelaki tapi nama saya tak tertancap kepada nama lelaki. Pasal apa? Allahumma Masya Allah. Iya kak. Allah Akbar, sayang-sayang. Masya Allah, manja bucuk-bucuk. Lemak lupa mikrofon. Syukur. Sihat lah? Alhamdulillah, Masya Allah. Bahagia Kak Salina. Jauh dari Perlis, rajin ikut saya rehlah. Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih. Anda masih okey ke? Ada yang dah bismikallahumma ahya wa amut. Kita sedang berjihad selagi belum tamat. Okey, memelihara anak yatim 17. Saya minta maaf, saya terpaksa baca terjemahan sahaja. 16 belum ya? Bagus anak murid, tak sabar.
16 daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, terdapat satu surah dalam Al-Quran 30 ayat, iaitu surah Al-Mulk. Surah itu dapat memberi syafaat kepada pembacanya sehingga ia diampunkan, iaitu surah Tabarakalladzi biyadihil mulk ilal akhir. Sorry. Baik, nak masuk syurga, mencintai Al-Quran, membaca, mengajar dan beramal dengan Al-Quran. Sahabat-sahabat, saya merayu dengan sangat, jangan ada hari tanpa Al-Quran. Kita ulang satu kuat. Jangan, sekali lagi, sekali lagi. Baik, yang dalam rehat, yang dalam musafir. Kami dalam musafir tadi baca dah potongan-potongan ayat Quran dalam maksurat. Apatah lagi yang duduk di rumah, tolonglah sahabat-sahabat, terutamanya waktu pagi. Jangan mulakan apa-apa kerja selagi kita belum mengaji. Di setiap satu hurufnya adalah barakah. Dan bila kita sudah fasih baca Al-Quran, walaupun belum terror sungguh-sungguh, tapi ada orang yang memerlukan kita. Kita dengar kawan kita sebelah merangkak-rangkak, mai kita peluk bahu dia. Hang ni aku kesian kat hang. Aku yang lancar ni pun belum tentu syurga. Tiap-tiap hari lepas masak mai datang rumahku. Kita belajar balik daripada Iqra 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita bukan saja nak belajar, tapi sampai ke tahap mengajar. Bukan buat-buat pandai, ramai guru-guru kita yang hebat, tapi kesian kawan kita tu nak cari guru, mungkin tak mampu bayar, mungkin suami tak izin. So kita jadi guru kepada dia, walaupun sekadarnya sahaja. Boleh ya ibu-ibu? Macam lemau je ni. Okay. Baik, memelihara anak yatim daripada Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku dan penjaga anak yatim berada dalam syurga seperti ini. Baginda mengisyaratkan dengan jari telunjuk dan jari tengah baginda sambil merenggangkan sedikit antara keduanya. Sahabat-sahabat, kita aktiviti sikit. Angkat tangan kanan kita, genggam penumbuk, letak satu jari telunjuk ke atas, satu jari tengah ke atas. Nabi SAW depan sahabat menggerakkan dua jarinya. Dua jarinya aku dan siapa penjaga anak yatim seperti ini. Dekat ke jauh sahabat-sahabat? Dekat. Jatuh tangan. Masya Allah. Jadi tolong jangan aniaya anak yatim. Kita malam ni ada seorang anak anda Adib daripada KL bersama kami satu bas. Masya Allah, ibunya Zarina insan mulia diuji Allah. Saya biasa sebut dalam kuliah kita. Itulah dia yang ayah Adib, seorang polis meninggal aksiden. Jadi anak ini sekarang bersama-sama kita. Mudah-mudahan beliau juga adalah anak-anak kita yang perlu kita doakan kebaikan untuknya, insya-Allah. Baik, 18, mendidik dan berbuat baik kepada anak perempuan. Ni yang ramai anak perempuan ni. Daripada Aisyah radhiyallahu an berkata, seorang perempuan miskin datang ke rumahku dengan mendokong dua anak perempuannya. Maka aku memberi 3 biji kurma kepadanya. Beliau memberikan 2 biji kurma itu kepada anaknya. Kena faham situasi ini, terutamanya yang dah mula bercakap-cakap. Okey, sahabat-sahabat, situasinya Nabi jumpa seorang perempuan yang sedang mendokong 2 anak perempuan. Bayangkan seorang ibu dokong 2 anak perempuan. Maka Nabi memberi 3 biji kurma kepadanya. Beliau memberikan 2 biji kurma itu kepada anaknya. Nabi bagi kurma kat dia, si ibu ni bagi balik kurma tu pada anak. Sahabat bayangkan aiskrim lah. Zaman Nabi memanglah kurma. Sekarang Nabi bagi aiskrim kat mak dia pergi bagi kat anak dia. Sebab mak tu tahu anak dia suka. Seorang sebiji, sebiji lagi ingin dimakan oleh ibu itu. Ketika dia hendak menyuapkan ke mulutnya, tiba-tiba 2 orang anaknya meminta hendak makan kurma itu kerana belum kenyang. Maka si ibu ini membelah kurma itu dan menyuapkan ke mulut 2 orang anaknya itu.
Aku kagum melihat kelakuan ibu itu, lalu aku ceritakan peristiwa itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda bersabda, sesungguhnya Allah telah menganugerahkan syurga kepada perempuan itu. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, maaf, cerita tadi itu diceritakan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu daripada Aisyah radhiyallahu anha, apa yang Nabi buat khulasah kepada cerita itu? Sahabat-sahabat dirahmati Allah, Allah menganugerahkan syurga kepada perempuan itu dengan sebab dia berbuat baik kepada anak-anaknya, atau Allah memerdekakan dirinya dari api neraka. Bayangkan seorang ibu, mak dah makan dah, kau balik sekolah, kau lapang, kau makanlah. Sebenarnya mak kita tak makan lagi kan, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Itu pernah kita menangis bila mendengar siapa orang yang paling banyak menipu di dunia ini. Adalah ibu. Kan dia sakit tapi dia cakap ke anak dia, tak sakit lah, tak sakit. Dia lapar tapi sebab dia nak bagi anak dia makan, dia kata dia kenyang. Mak kita penipu kat kita, tapi penipu yang mengumpul pahala yang insya-Allah menjemputnya ke syurga. Subhanallah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi Nabi iktiraf ibu yang memberi nafkah, menyuapkan makanan kepada anak-anaknya, ayah yang mencari nafkah untuk anak-anaknya. Jangan ungkit ibu ayah, jangan ungkit. Kalau aku tahu hang ni perangai macam ni, aku picit-picit hang sampai mati, sampai kecil dulu kan, nyusahkan aku. Jangan ungkit. Sebab kita diuji dengan anak-anak yang tidak mengenang budi, membalas jasa. Okey. Sahabat-sahabat yang belum tahu, Yusniza Yaziz bersama-sama kita. Okey. Yus okey ke? Duduk sini. Tak mau pusing, jadi nak tengok ustazah ke? Jadi macam mana? Statik. Sekejap. Okey. Allah yang karim. Linda, tolong Linda. Sebab dia Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tak apa, kita bagi petugas-petugas khidmat kita. Dengan Yusniza datang dengan keluarga, insya-Allah keluarganya boleh membantu bersama sahabat khidmat. Baik, bayangkan sahabat-sahabat, beliau bukan orang mampu kuat dari segi zahir macam kita, tapi nak sangat datang. Dan sahabat-sahabat tolong bantu dengan doa. Yusniza kita terbangkan ke Baitullah pada Mac tahun ini, tempoh hari luar biasa. Kami melihat susah payahnya beliau ini untuk meneruskan hidup di atas muka bumi Allah. Bak kata Yus, dia bukan duduk atau wheelchair untuk ke bilik air, tapi minta maaf sebut dalam keadaan meniarap, sepertinya orang yang menyusur. Merangkak pun tidak, dia tak boleh merangkak, tapi dia akan meniarap, minta maaf sebut berjalan macam ular ke bilik air. Kadang-kadang sampai 2 jam baru nak sampai bilik air, tapi dia tak pernah tinggalkan solat dia. Dan bayangkan dia menulis nota-nota kuliah para asatizah yang luar biasa. Jadi sejak itu kita berjaya bawa ke Baitullah bersama ibunya, bersama pembantu seorang Linda yang bersama-sama tadi. Rezeki luar biasa, insya-Allah 26 November ini Yusniza akan diterbangkan sekali lagi oleh seorang hamba Allah. Bahkan duduk di sana insya-Allah 3 bulan tak balik. Saya sangat cemburu sahabat-sahabat dirahmati Allah, tapi tidak ada yang mustahil di sisi Allah. Tak keluar satu sen duit pun, tapi orang nak mengambil berkat daripada beliau ini, masya-Allah, tabarakallah. Kita doakan mudah-mudahan sukses. Inilah dia, apa lagi yang kita nak nafikan? Kalau Allah berkehendak, tak ada siapa pun yang halang. Kenapa kita selalu bersangka buruk pada Allah? Ibu ayah, kita besarkan anak-anak kita, percayalah di situ ada berkat. Kalau kita rasa macam nak marah, sahabat-sahabat dirahmati Allah, tolong bagi tahu pada diri, ada syurga untuk aku ni Allah.
Anak-anak ni hanya ujian buat aku. Subhanallah. Taat kepada perintah Allah dan Rasul. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semua umatku akan dimasukkan ke dalam syurga kecuali mereka yang enggan. Saya ulang, semua umatku akan dimasukkan ke dalam syurga, maksudnya termasuk kita, amin, kecuali mereka yang enggan. Lalu baginda ditanya, siapakah yang enggan itu wahai Rasulullah? Baginda bersabda, siapa yang taat kepadaku akan masuk syurga, dan siapa yang menderhakaiku dialah orang yang enggan ke syurga. So simple. Taat Allah dan Rasul, syurga. Tidak taat kepada Allah dan Rasul, maknanya dia enggan syurga. Faham ya sahabat-sahabat dirahmati Allah? Sangat simple, tapi kenapa susah sangat kita nak buat? Itulah kita sedang berperang dengan nafsu. Ke-20, menjadi isteri yang salihah. Paling takut saya nak baca, sebab Ustaz Azwan ada bersama. Okey, daripada Ummu Salamah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap perempuan yang mati dalam keadaan suaminya redha kepadanya pasti masuk syurga. Allah ya Karim. Nak suami redha je, sahabat-sahabat, gaduh macam mana, masam muka macam mana, tolonglah biasakan sebut, abang redha tak pada saya, abang redha tak pada saya. Saya tanya je, dia katakan, tak sungguh ni sekarang tak mati lagi, tapi kalau saya mati abang redha tak pada saya? Tak adalah nak redha sangat. Bang janganlah macam tu, minta ampun, maaf, ampun sangat apa yang buatkan abang tak redha. Yelah abang nak tidur ni redha. Celain je bang redha dia tu. Sampai dia betul-betul redha. Kan sahabat-sahabat, tak payah sembang apa dah sebelum tidur tu. Bang kalau saya mati abang redha tak pada saya? Kan sahabat-sahabat, tolong tanya. Terutamanya malam ni baru suami nampak, oh bagus betul apa yang Ustazah saya ajar. Buang tabiat bini aku ni tak pernah abang redha tak pada saya. Kan sahabat-sahabat, kita kena tanya. Sebab bayangkan Nabi yang cakap, seorang isteri amalannya banyak, tapi matinya suami kata, lega aku mampu nasi bulan. Jangan sampai macam tu. Memang suami tak redha. Jadi biar ketika kita mati, suami dia lepaskan kita dengan, aku redha dia sebagai isteri aku ya Allah. Terlalu banyak sangat apa yang dia buat, apa yang dia bantu, kan. Buruk mana pun isteri kita, para suami yang ada di sini, paling kurang anak-anak yang berben-bentikan kita itu pernah berada dalam rahim isteri kita. Okay? Jadi begitulah kita orang perempuan, buruk mana pun suami kita, anak yang berada dalam rahim kita dulunya itu adalah benih daripada suami kita yang halal. Jadi itu semua cukuplah untuk kita saling memaafkan, insya-Allah. Habis 20. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Baik, terima kasih Farah. Saya nak panggil Nazurah Ismail. Nama saya pandang je terus terbaca nama dia, Nazurah Ismail. Adakah 1, 2? Laju sikit, kita ambil masa banyak ni. 3. Okey, ada, alhamdulillah. Kuatnya Kak Yun, padahal bukan nama Kak Yun. Bagus, dia bahagia tengok orang lain dapat hadiah. Masya Allah, alhamdulillah. Subhanallah. Oh suka. Mai-mai kita sayang sikit. Alhamdulillah. Sama. Solat ingat saya ya. Insya-Allah, amin. Allahumma salli ala Muhammad. Solat ingat saya, salah tu. Solat ingat Allah. Baik sahabat-sahabat, kita sudah masa kecederaan, kita baru separuh, tapi saya bacakan saja tajuknya. Tolong perhatikan hadisnya dan khulasahnya nanti insya-Allah. Kita baca kitab ni kita boleh faham, tahu sahabat-sahabat, sebab dia sangat mudah. Okey, 21 berbakti kepada ibu bapa. Sahabat-sahabatku sayang, jangan ada yang hidup hatta sampai kita mati
kita jadi anak yang tidak berbakti kepada ibu bapa. Yang masih ada ibu ayahnya, kita semua sudah dewasa, tolong kenang mereka, tolong jangan susahkan mereka, tolong sentiasa gembirakan mereka walaupun jiwa kita sedang derita. Terkadang kita menangis dengan keluarga kita, tetapi demi membahagiakan mereka teruskan. Kita tak punya banyak masa lagi dah untuk menggembirakan ibu ayah kita. Dan bila ibu ayah kita telah meninggal dunia, tolong sahabat-sahabat dirahmati Allah, sambung silaturahim dengan kesayangannya. Pohonkan ampun untuknya daripada Allah. Banyakkan sedekah wakaf atas nama almarhum ibu dan ayah kita. Moga-moga kita bertemu lagi di dalam syurga dengan ibu ayah kita selagi mana kita berbakti sebagai anak soleh-solehah kepada mereka. InsyaAllah bila kita hari ini begitu, nanti kita akan melihat begitulah anak-anak kita kepada kita. Amin. Yang ke-22, menghubung silaturahim. Tolong sahabat-sahabat dirahmati Allah di kalangan semua kita, jangan ada yang putus silaturahim. Sebab Nabi SAW sangat tekan. Apakah itu silaturahim? Yang ada hubungan serahim. Maknanya adik-beradik, kaum kerabat terdekat, satu atuk, satu ibu, satu ayah, satu nenek. Inilah sebenarnya silaturahim. Kawan sebelah kita tu, rakan sedaurah kita ni, rakan uhwah fillah. Orang Melayu yang sebut silaturahim. Tapi silaturahim ni sebenarnya adalah yang bersambung, yang bersanad, yang duduk dalam satu rahim. Maknanya sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita nak sebutkan apa? Sebab bersanad pula dah, bernasab, sahabat-sahabat dirahmati Allah, satu ibu, satu ayah. Jadi insya-Allah sahabat-sahabat dirahmati Allah, jangan ada orang yang putuskan silaturahim, kerana putusnya silaturahim Nabi yang sebut la yadkhulul jannah, tak masuk syurga. Kita kan nak masuk syurga. 23, menziarahi orang sakit. Orang yang ziarah orang sakit, sesungguhnya seorang muslim apabila menziarahi saudara seislamnya yang sakit, sentiasalah dia dalam keadaan memetik buah-buahan syurga sehingga dia pulang. Ziarah orang sakit bukan disuruh berlama-lamaan. Cukuplah kita bercakap yang baik-baik, positif, bagi harapan kepada dia. Jangan ziarah orang sakit, hang baru potong kaki ke jiran aku hari tu lepas 3 hari mati tu koi. Pasal apa hang sanggup potong kaki ni? Ini memang kalau saya yang sakit, saya pergi halau dia balik lah. Kan, jadi kita pergi ziarah orang sakit, cakap positif, baik-baik, beri harapan, doakan kebaikan dah. Jangan lama-lama pergi sembang ayam itik kat kampung. Ini adab. Dan sepanjang kita berada dengannya, sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita bersama para malaikat Allah dan dipandang seperti orang yang sedang memetik buah-buahan di dalam syurga. Maka layaklah dia ke syurga apabila ketika hidupnya kerap menziarah orang sakit. Masya Allah. 24, kaya jiwa dan tidak meminta-minta kepada manusia. Tolong hidup dalam keadaan yang tidak meminta-minta, kecuali kita benar-benar terpaksa. Sahabat, hidup orang beriman paling malu nak meminta-minta. Sikit-sikit minta kat orang, sikit-sikit minta kat orang. Sebenarnya kita memang susah. Allah akan datangkan orang yang baik-baik untuk menghulurkan bantuan tanpa kita minta. Sebab kita rajin meminta kepada Allah. Datangkan orang yang baik kepada aku ya Allah, datangkan orang yang baik kepada aku ya Allah. Maka sahabat-sahabat, bala tentera Allah akan datang. Tapi kalau kita yang sikit-sikit, susah sikit pun, hang bagi kat aku lah, hang bagi kat aku lah, tolonglah aku susah ni. Padahal dia lebih senang daripada kita kadang-kadang. So Allah takkan datangkan orang yang baik-baik untuk menolong dia. Jadi sahabat-sahabat dirahmati Allah, jangan meminta-minta. Terakhir untuk 25, sebelum kita rehat sekejap dengan selawat, takwa dan akhlak mulia. Baginda bersabda, takwa dan berakhlak mulia. Baginda ditanya tentang apakah penyebab yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka. Baginda bersabda, akibat dosa mulut dan kemaluan. Kita nak syurga, hindarkan daripada dosa mulut dan dosa kemaluan. Maka ini pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar.
Wang besar, siapakah yang dapat? Masya Allah. Tiba-tiba nama saya terpandang, Siti Asiah binti Jaafar. Siti Asiah binti Jaafar. Ya Allah, tidak ingat Ustazah ni. Ya Allah, saya sayang sangat hadiah ni, tapi sebab Ustaz Azwan kata banyak ada bantai. Sayang boleh jadi bantai kat abang dah. Dia kata jadi ops kan. Jadi yang ni saya bagi hadiah. Okey, wang besar rezeki. Daripada mana? InsyaAllah. Alhamdulillah. Oh, kata malu. Oh, dia boleh pakai atas bas lah, wang KL rupanya. Masya-Allah. Sila-sila. Alhamdulillah, syukur. Baik, 26, menjauhkan diri dari menipu dan bertengkar. Sahabat-sahabat, elakkan, hentikan menipu dan bertengkar. Sebab tu kita perasan dalam musim-musim macam ni, khususnya minta maaf sebut, elakkan apa sahaja berjanji, kita kempen apa-apa, jangan menipu. Bila kita sibuk sangat nak menangkan kita punya yang kita undi, jangan sampai bertengkar. So kalau kita rasa lawan bicara kita tu bukan sekala dengan kita, kalau sampai melakukan pertengkaran, hindari. Kenapa kita nak hindari bersembang tentangnya? Kerana sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita tak mahu terlibat dengan dosa bertengkar. Okay? Sebab menjauhkan diri dari menipu dan bertengkar. Musim-musim macam ni kerap ada orang menipu supaya undilah aku. Musim-musim begini banyak orang bertengkar, padahal bukan dia pun bertanding, kan? Bukan dia pun bertanding, tapi sebab nak menangkan orang yang diundi, dia bertengkar. Maka tolonglah pegang hadis yang ke-26, tak ada syurga bagi orang macam ni. So kita nak syurga, hindarkan daripada menipu dan bertengkar. 27, berpegang dengan i'tikad ahli sunnah wal jamaah. Nabi SAW kata hanya satu yang paling benar, itulah yang benar-benar mengikut ahli sunnah wal jamaah. Macam mana nak faham ni? Hari-hari berada dalam majlis ilmu, minta kita didatangkan oleh guru-guru yang mursyid. InsyaAllah kita diberi hidayah, guru-guru kita juga dipimpin, dituntun dengan hidayah Allah. Amin. 29, menghapuskan hutang daripada orang yang tidak mampu membayar hutang. Terskip satu muka surat. Ampun. 28, membina masjid. Masya Allah, membina masjid. Antaranya tadi kami singgah di Pondok Asy-Syatiri yang terbakar pada Januari lepas di Yan Kedah. Kami menginfakkan sebahagian. Mudah-mudahan surau yang dibina, masjid yang kita bantu bina, menyebabkan kita dibinakan sebuah rumah di dalam syurga. Nabi SAW yang cakap pada kita. 29, menghapuskan hutang daripada orang yang tidak mampu membayar hutang. Di kalangan kita, kawan baik kita, adik-beradik kita, kita dengar dia berhutang dulu bukan sebab benda maksiat. Anaknya sambung belajar, isterinya sakit, sampai sekarang dia dikejar oleh hutang. Datangi dia. Contoh, daripada kita umrah berkali-kali, daripada kita renovate rumah banyak kali, kita tolong bayarkan hutang orang yang dalam kesempitan. Allah jamin untuk binakan kita, Allah jamin untuk masukkan kita ke dalam syurga. Besarnya sahabat, apatah lagi orang itu adalah kaum kerabat kita. Bersedekah yang ke-30, kan? Itulah dia, kita semua maklum, nak masuk syurga banyakkan bersedekah, khususnya bagi perempuan. Banyak sangat hadis bagi orang perempuan yang banyak dosa lisan, mulut mengungkit-ungkit, bercakap jahat dengan ahli keluarganya. Nabi suruh tasaddaqna, banyakkan bersedekah, wa aktsirnal istighfar, banyakkan istighfar. Ni dalam hadis lain. Hadis ni kita jumpa lagi, banyakkan bersedekah, jalan menuju syurga Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Hajah Zalilah binti Mad Aman. Ada? Hajah Zalilah binti Mad Aman. 1, 2. Okey. Cantiknya beg ni. Wah, subhanallah, rezeki, masya-Allah. Kita ada parti tapoy kat sini, tapi dalam beg ni ada tapoy. Insya-Allah. Kasih.
Alhamdulillah, tahniah, insya-Allah. Okey, sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita tutup lebih maraton lagi 31. Insya-Allah kita akan ada ruang untuk betul-betul syarah secara detail redha terhadap Allah, Islam dan Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Kita praktik yang kita sebutkan itu, redha pada Allah, redha pada Islam, redha pada Nabi, insya-Allah jalan syurga. 32, selamat dari sifat takabbur, khianat dan berhutang ketika mati. Jangan sampai mati masih bersisa takabbur, mati masih khianat pada orang, mati masih ada hutang yang sengaja tak nak bayar, maka tidak ada syurga. Sahabat-sahabat, kita nak selamatkan diri kita daripada semua itu, maka nak bunuh, buang takabbur. Saya percaya dengan banyak tadabbur Quran, supaya kita tidak khianat pada orang. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, ikhlaskan dalam bersahabat, jangan menyakiti orang lain. Kemudian jangan ikut nafsu, sikit-sikit nak beli itu ini, itulah yang menyebabkan kita berhutang. Sabar, kursi dah mula jatuh. Okey, jangan pandang kursi siapa, jangan pandang sebab orangnya pun jatuh. Tapi saya pelik, kenapa dari tadi dia berpusing tapi kat sini je kan? Sebab saya nampak je Syuib je daripada tadi. Marah pula isteri dia nanti. Ya, tapi tadi saya nampak orang lain lah. Ni asyik nampak muka tu je. Pasal apa? Tapi ni bergerak, nampak tak? Dia bergerak. Saya confused je. Okey, 33. Mencontohi sifat Sayyidina Abu Bakar. Masya Allah, sahabat-sahabat dirahmati Allah, jom kita baca sama-sama dengan suara kuat sifat Abu Bakar. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, siapa di pagi hari ini yang berpuasa sunat? Abu Bakar berkata, saya wahai Rasulullah. Tolong ingat pertama Abu Bakar puasa sunat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, siapa yang menghantar jenazah hari ini? Abu Bakar berkata, saya. Nabi bertanya lagi, siapa yang menjamu makan orang miskin pada hari ini? Abu Bakar berkata, saya. Nabi bertanya soalan terakhir, siapa yang menziarahi orang sakit hari ini? Abu Bakar berkata, saya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak berhimpun 4 kebaikan ini kepada seseorang melainkan dia layak memasuki syurga. Tak meremang ke bulu roma, sahabat-sahabat dirahmati Allah? Sibuknya Abu Bakar tapi sempat untuk semua itu. 34, ringan tulang. Sesungguhnya aku melihat seorang lelaki yang bersenang-senang di dalam syurga kerana Allah membalas perbuatan baiknya di dunia, iaitu dia memotong sebatang pohon kayu yang melintang di jalan yang mengganggu jalan orang-orang Islam, pun ada jalan ke syurga. 35, sahabat-sahabat adil dalam hukuman. Ini cerita tentang hakim. Siapa yang paling adil dalam memberikan hukuman, itulah yang paling jelas ke syurga. Maka kalau di dunia kita rasa hakim ni tak adil ustazah, patut dia duduk dalam, pasal apa dia kat luar? Hakim tu kalau dia menipu, dia akan dikerjakan oleh Allah nanti. Sebab hakim yang adil pasti akan ke syurga. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Saya tersebut nama Kamaliyah Osman. Kamaliyah Osman 1, Kamaliyah Osman 2. Ada? Okay. Anak murid saya balik dari luar negeri, dia belikan saya beg ni, tapi saya tak pakai pun lagi. Daripada overseas. Sama kasih. Moga Allah redha, tahniah kak. InsyaAllah. Allah Akbar. Alhamdulillah. Habiskan.
Sesi terakhir 36, penyayang terhadap binatang. Hadis ni panjang, tolong baca. Tahniah kepada mereka yang sayang akan binatang, khususnya yang dicintai oleh sahabat Nabi seperti Abu Hurairah, itulah kucing. Tapi zaman sekarang ni pelik-pelik ya. Tak payahlah kita bela ular lah masuk dalam rumah, okay? Sebab tak ada pun sahabat Nabi buat macam tu. Jadi kita ikut. Pencinta-pencinta miau-miau, moga-moga anda ke syurga bersama binatang-binatang yang anda sayang. 37, membaca wirid selepas solat maghrib dan subuh. Okay? Jadi wirid-wirid yang kita baca tu ada dah, sama-sama amalkan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sebab Allah Subhanahu wa taala suka kepada kita. Allahumma ajirni minan nar, disuruh ulang 7 kali. Ini insya-Allah menjauhkan kita daripada neraka Allah. 38, mayat yang mendapat pujian daripada orang yang masih hidup. Masya Allah sahabat-sahabat, kita nak bila kita mati orang memuji kita, biar orang keji masa hidup. Kadang-kadang orang tak pandang pun amal kita masa hidup. Sedih, tak apa, yang pasti bagi tahu pada diri, tak apa orang tak kenang aku masa hidup. Aku nak bila aku dah mati baru dia rasa. Tak ada dah si Pulan tukang kutip sampah kat pejabat ni. Tak ada dah si Pulan. Bang kalau dulu arwah tu ada kan, dah mati baru orang nak ingat. Sekurang-kurangnya kita mati masih ada yang puji, itulah jalan menuju syurga Allah. 39, menjaga lidah dan kemaluan. Lebih kurang hadis yang kita dah bacakan tadi, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sebab minta maaf sebut, di atas ada mulut, di bawah ada mulut. Keduanya tidak dijaga, mudahlah untuk ke neraka. Na'udzubillah min zalik. Terakhir 40. Okey, sahabat-sahabat dirahmati Allah, menghadiri majlis zikir. Menghadiri majlis zikir. Tetapi ditambah satu lagi, mengamalkan zikir Sayyidul Istighfar. Maka jom kita tutup. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'ta. A'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Penghulu istighfar dalam maksurat, sekali pagi sekali petang pasti ada. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Alhamdulillah, saya panggil terus 3 nama, segera untuk ke depan. Baik, saya panggil Masya Allah Halimah Ayub. Wah, bahagia. Okey, lagi-lagi panggil Halimah Ayub. Kemudian terus 3 nama sahabat-sahabat dirahmati Allah. Junainah Ismail. Junainah Ismail. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Yang terakhir sekali, saya cuba nak cari nama lelaki, tapi saya tak nampak pun lagi nama lelaki. Okey, kita ambil satu nama lelaki. Kesianlah pula wakil orang lelaki. Mana nama lelaki? Sebab yang highlight ni nama orang lelaki. So bagi saya pandang satu nama, Hairul Zizi bin Abdul Hadi. Kenapa bunyi macam tu? Okey, baik, bagi 3 mana yang sesuai untuk lelaki. Jangan bagi tudung. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Okey, yang ni sesuai untuk lelaki. Baik, tak maaf ya, kita sebab dia orang lelaki, kita bagi orang lelaki dulu. Tahniah, baik, alhamdulillah. Baik, yang ini pun sayang sangat sebenarnya nak bagi, tapi pasal apa jadi rezeki akak? Sebab saya tak nak rumah saya jadi muzium, jadi akak simpan insya-Allah. Masya-Allah, tabarakallah. Jemput terakhir daripada Sarawak baru-baru ini. Masya-Allah, alhamdulillah.
Baik, Masya Allah. Yang lain jangan marah, jangan kecil hati. Saya sayang semuanya kerana Allah. Kita saling berkasih sayang. Kawan kita gembira, kita juga gembira. Betulkah macam tu? Okay, jadi Masya Allah, mudah-mudahan Allah redha pada pertemuan ini. Saya tak tahu nak ucapkan terima kasih banyak. Anda memang hebat, boleh stay sampai sekarang ni. Subhanallah. Tepukan gemuruh sekali lagi untuk sahabat tim Khidmat Utara. Tepukan sekali lagi untuk semua yang hadir pada malam ini. Terima kasih saya secara peribadi kepada suami saya Ustaz Azwan. Masya Allah, tak ada siapa pun nak tepuk, kesian Ustaz Azwan. Okey, kita berdiri last sekali dengan lagu La Tahzan. Satu, mula. Baik sahabat-sahabat dirahmati Allah, ketika saya menyanyikan lagu ini, tolong dengan sangat, okey, saya ingin melancarkan pada malam ini hanya untuk 30 orang dari utara, 30 orang dari utara, sebab petang tadi kami dapat tambahan seat flight untuk ke Aceh. Okay, jadi 30 orang, package RM1690. Pendaftaran pada malam ini sahaja untuk orang utara yang ada di sini. Jadi kalau dia nak daftarkan jiran dia, jiran tu tak layak dapat harga. RM1,500 sahaja, diskaun 190 yang mendaftar malam ini. Okay, sahabat-sahabat dirahmati Allah, untuk 30 orang sahaja. Jadi malam ini dia kena jumpa Ustaz Azwan. Okay, jangan berlari sekarang, sian suami saya. Okay, jumpa Ustaz Azwan untuk 30 orang sahaja. Jadi dia boleh isi borang yang Kak Naza akan edarkan. Kak Naza akan berjalan sambil kita menyanyi. Jangan kecoh-kecoh sahabat. Bila nampak Kak Naza yang berjilbab hitam dengan niqab, dia lalu, siapa nak borang tu terus ambil dan isi serta serahkan pada Ustaz Azwan. Okay, jadi balik nanti tolong transfer duit untuk pendaftaran. Okay, satu, mula. La tahzan inna Allah ma'ana, la tahzan inna Allah ma'ana, la tahzan inna Allah ma'ana, la tahzan inna Allah ma'ana. Setiap hari tarbiyah diri dari nasihat Aid Al-Qarni, kami mula mendidik hati agar beroleh cinta Sang Rabbi. Sambil kuliah kami berukhwah, azam contohi Rasulullah, disayang oleh seluruh ummah, merebut redamu sampai ke jannah. La tahzan inna Allah ma'ana, la tahzan inna Allah ma'ana, la tahzan inna Allah ma'ana, la tahzan inna Allah ma'ana. Kisah semalam tinggal memori, usah berangan di esok hari. Kitab La Tahzan mengajar kami bersungguh hidup untuk hari ini. Berhari-hari dilatih tubi redha atas takdir ilahi. Lapangkan dada, bersihkan hati untuk mengisi syurga Firdausi. La tahzan inna Allah ma'ana, la tahzan inna Allah ma'ana.
لا تحزن إن الله معنا لا تحزن إن الله معنا Allahumma salli ala Muhammad. Kita rindu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita buktikan dengan banyak selawat. Kita buktikan dengan mencontohi akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita buktikan dengan amal perbuatan kita yang semakin hari semakin ada penambahbaikan. Ustazah Zai undur diri. Mohon ampun maaf atas segala silap dan khilaf. Tahniah atas semua. Kita bertemu di Raudatul Jannah hari ini. Moga-moga Allah rezekikan kita bertemu di dalam jannah yang sebenar. Doakan rombongan KL 40 orang selamat masuk ke Langkawi, mengiringi siri kuliah Ustazah di Langkawi. Dan kami akan balik pada hari Jumaat, lalu balik negeri Kedah ni. Terima kasih banyak. Sekali lagi tahniah yang hadir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.